Ni mic tu kan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur dan puji-pujian kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan kelapangan masa untuk berada pada pagi ini. Kita dapat sama-sama melihat dan meneruskan pengajian daripada kitab Aqaid Ad-Durriyah yang diterjemahkan, yang mana kita sampai pada perbincangan tentang sifat baqa'. Situ dah. Itu pada muka Al-Anwar Bahiyah ini, terjemahan pada muka yang ke-60. Sifat kedua daripada sifat salbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, sifat kedua daripada sifat salbiyah ialah baqa'. Baqa' artinya yang tidak ada kesudahan bagi adanya, dan adanya juga tidak disusuli oleh tiada. Maka Allah Ta'ala itu kekal, yakni tiada kesudahan bagi adanya. Okay, sekarang ni apabila kita telah membincangkan tentang wujud, maka wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujud Tuhan tidak ada permulaan, tidak dimulai oleh wujudnya. Tak ada mula wujud dengan maksud sedia kala ada. Tidak didahului oleh tiada. Jadi tidak didahului oleh tiada ini kita panggil sebagai qidam. Maka Allah itu qadim, Allah itu yang tiada awal. Seterusnya, Allah wujud Tuhan juga tidak didatangi ketiadaan. Sebagaimana wujudnya tak ada mula, wujudnya tak ada akhir. Wujudnya tiada permulaan, wujudnya tiada pengakhiran. Tiada pengakhiran bagi wujud itu kita panggil sebagai baqa'. Adamul akhiriyati lil wujud, tiada pengakhiran bagi wujud. Makna wujudnya tidak didatangi oleh tiada. Adapun kita makhluk ni, wujud kita ni diapit oleh dua ketiadaan. Wujud kita ini didahului oleh Adam, yang dipanggil sebagai Adam sabiq. Ada kita ni asalnya tak ada. Jadi tak ada hak sebelum ada kita tu dipanggil Adam sabiq. Adam ni dengan ain, bukan dengan alif. Ada orang faham Adam ni Nabi Adam, jangan faham gitu. Adam dengan ain. Adam makna ketiadaan. Adam, Nabi Adam tu bukan maksud tiada. Asal daripada Adam, Nabi Adam tu daripada udmah. Udun ni makna kulit sawa matang, kulit yang
warna sawo matang. Jadi Adam, Nabi Adam tu bukan daripada Adam maksud tiada, bukan. Sebab Nabi Adam tu, Adam dia dengan huruf alif. Adam bukan makna tiada, maknanya yang berwarna kulit, warna kulit yang sawo matang. Bukan putih lah, bukan putih betul, bukan. Putih yang bercampur dengan warna keperangan, atau kita kata putih yang bercampur dengan warna sawo matang. Baik. Jadi wujud kita didahului oleh ketiadaan. Ketiadaan yang mendahului itu kita panggil Adam sabiq. Seterusnya wujud kita juga diakhiri oleh Adam juga, dipanggil Adam lahiq. Adam lahiq, ketiadaan yang mendatang. Kerana makhluk ini ada dia akan ada tempoh dia akan tak ada, akan musnah. Dipanggil Adam lahiq. Maka kewujudan kita ini diapit oleh dua ketiadaan, Adam sabiq dan Adam lahiq. Allah wujud tak gitu, tak sama. Wujud Tuhan tak ada permulaan, wujud Tuhan tak ada pengakhiran, selama-lama dan seazali serta selama-lamanya ada. Maka itu yang kita dapat faham daripada sifat baqa'. Artinya tidak ada kesudahan bagi adanya. Ada Tuhan tu tak ada sudah, dan ada juga tidak disusuli oleh tiada. Ni makna ya. Dan adanya juga makna yang seerti, tidak disusuli oleh tiada. Maka apa yang perlu i'tiqad, bahawa sifat ini wajib. Kalau orang timbul persoalan, boleh ke tidak Allah nak mentiadakan diri dia? Boleh ke tidak Allah nak mentiadakan dirinya? Ada nak jawab? Ada kata boleh. Kalau tidak, Tuhan berkuasa kan, boleh mentiada. Ni makna tak faham lagi ni. Tak faham makna wajib, mustahil dengan harus ni. Dia kata Tuhan memang ada, tapi boleh je Tuhan nak mentiadakan dirinya. Sebab tu kita kena ngaji. Kalau ikut di otak kita, Tuhan berkuasa kan, boleh lah. Tak kena tu. Tuhan berkuasa kan, dia berkuasa dan maha berkuasa, bolehlah dia mentiadakan diri dia. Apa jadi? Ni rosak ni, pemahaman ni rosak ni. Sebab itu mengaji akidah ni kena mengaji betul-betul biar faham. Dia tak payah, dia tak banyak pun perkara ni. Sifat pun 20 je, lawannya 40. Tambah 20 lagi jadi 40. Lepas tu sifat harus waktu Nabi 50 saja akidah. Dan benda ni tak berubah. Tak berubah lain dengan pengajian fiqh. Fiqh mungkin teliti banyak perkara. Banyak perkara kena ingat, banyak perkara kena tu. Akidah ni, benda itulah daripada dulu, sejak Allah Ta'ala ciptakan manusia yang boleh fikir ni, sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan manusia, sifat Tuhan begitu. Jadi bila kita kata boleh ke tidak Tuhan mentiadakan dirinya, makna soalan tu salah daripada awal lagi. Macam mana boleh mentiadakan diri dia? Dia tu sendiri tiada tu mustahil. Tak boleh menerima akal, tak ada. Jadi kita tak boleh nak tanyalah dia tu boleh tak mentiadakan diri. Maknanya kalau dia mampu buat tapi tak buat, ada faham gitu? Tuhan boleh buat tapi dia tak mau buat. Tak betul. Tuhan boleh nak buat tapi dia tak mau buat. Ni maknanya tak faham istilah lagi. Bila kata mustahil ni tak boleh terima akal, tak boleh terima langsung, tak ada bagi Tuhan tu. Bukan makna boleh kalau Tuhan nak buat tapi Tuhan tak mau buat. Tak. Masalah boleh tu kita telah menyatakan dia itu jadi haruh dah hukum dia. Dah jadi haruh dah hukum dia. Padahal perkara ini perkara mustahil. Mana? Tiada bagi Tuhan itu. Fana bagi Tuhan tu mustahil. Makna akal tak boleh terima bahawa wujud Tuhan ni ada kesudahan. Ada penghujung bagi wujud Tuhan. Jelas ni? Seterusnya sifat ketiga,
daripada sifat salbiyah ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Allah menyalahi bagi segala yang baharu. Segala yang baharu ni makna makhluk lah. Yang baharu ni makna makhluk. Allah menyalahi makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Maksudnya ialah tidak ada persamaan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk sedikit pun. Tak ada sama Tuhan dengan makhluk langsung. Tak sama sedikit pun Allah dengan makhluk ini. Maka Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan juga arad, yakni sifat makhluk. Bukan bergerak dan bukan diam. Dia tidak disifatkan dengan kecil, yakni sedikit juzuknya, dan tidak boleh disifatkan dengan besar, iaitu banyak juzuknya, dan bukan juga selainnya. Sekiranya terdapat nas yang memberi sangkaan menyamai Allah dengan makhluk, maka hendaklah ditakwilkan dengan maksud yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan mukhalafah ni panjang sikit, kena huraian dan pendetailan dia. Dia kata apa tadi? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menyalahi Allah bagi segala yang baharu. Bersalahan ni makna tak sama. Apa maksud Tuhan tak sama? Ini perlu kepada huraian. Macam mana kita nak i'tikadkan tak sama Tuhan dengan makhluk? Kerana kita tak dapat melihat dan mengetahui hakikat Tuhan secara langsung, kecuali dengan kita melihat kepada makhluk. Sebab itu kalau kita lihat perincian yang dibuat oleh ulama ni, Tuhan bukan jauhar, Tuhan bukan arad, Tuhan bukan bergerak, Tuhan bukan diam, Tuhan bukan kecil dengan makna sedikit juzuk, Tuhan juga bukan besar dengan maksud banyak juzuk. Ni perincian satu-satu ni. Ambil mana? Setengah orang dia sensitif bila guna istilah jauhar dengan istilah a'rad. Dia kata jauhar ni istilah falsafah katanya. Istilah ahli falsafah. Dia istilah jauhar ni ialah walaupun dipopularkan ataupun digunakan oleh ulama ahli kalam dan ulama ahli falsafah, tapi itu dari segi pengistilahan sahaja. Jadi ilmu ini apabila berkembang, memang akan ada wujud istilah-istilah yang pelbagai. Akan wujud tujuan apa? Tujuan untuk mengikat dan meletakkan ilmu tu dalam satu kaedah yang mudah untuk dipelajari, satu dawabit, satu qawaid. Macam kita semayang kita, dia panggil ada yang rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Pembahagian tiga ni tak berlaku zaman Nabi, tapi cara semayang sahabat Nabi macam mana? Macam kita semayang. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Dah penamaan rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li tu, tu tak ada. Siapa pergi letak? Bid'ah juga tu. Memang bid'ah, tapi bid'ah ni tak salah. Itu kena faham. Konsep bid'ah dalam syariat ini bukan maknanya tak ada zaman salaf, tak ada zaman Nabi dan sahabat kita hukum sebagai terus sesat. Banyak benda yang akan menyebabkan manusia atau umat Islam ni takkan jadi berkembang. Dalam masalah ilmu, benda ini sangat berlaku dengan cukup banyak. Penggunaan istilah-istilah baru yang tak ada zaman Nabi. Rukun fi'li, rukun qauli. Tu tak ada tu. Hak kita ngaji tajwid pun tak ada istilah-istilah itu. Ini namanya idgham ma'al gunnah. Ini namanya idgham bila gunnah. Ini namanya ikhfa' hakiki. Bila nun mati bertemu dengan ba, orang panggil iklaq. Makna orang dulu ngaji gitu ke? Tak. Orang dulu ngaji musyafahah daripada guru sebut.
anu mati atau tanu minta mengabar, maka kena dengung. Mim ba'di, dengung. Gitulah. Tapi istilah tu lahir kemudian, mari kemudian. Bila ilmu tajwid tu nak disusun sebagai ilmu yang ada asas, ada kaedah, maka perlu letak istilah. Maka penggunaan istilah Jawhar Arab ini kita tak boleh nak hukum atas dasar ini lahir daripada golongan ahli falsafah, kita kata hukum haram. Tak, kena tengok intipati isi dia apa. Adakah kita gunakan istilah tu dengan makna betul, dengan penggunaan betul atau tidak? Hak tu lah. Kalau penggunaan betul, tak ada masalah. Itu sebagai maknanya ilmu ni luah, ilmu Allah Ta'ala ni luah. Maknanya daripada mana-mana saja kita ambil, hatta daripada orang bukan Islam sekalipun. Katakanlah orang bukan Islam, dia buat kajian, dia keluar dengan satu istilah baru atau satu ilmu baru yang mana ilmu itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi Islam tidak tolak. Islam tidak tolak. Sebab itu pada zaman kegemilangan Islam, penterjemahan kitab-kitab daripada Greek dan Yunani dulu berlaku dengan pesat, akhirnya menyebabkan Islam ni jadi berkembang ilmunya. Bila disaring, dibuang benda-benda hak salah tu yang bertentangan dengan akidah, dan diambil hak baik. Sebab itu dalam satu riwayat dia sebut al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebijaksanaan ini ialah barang yang keciciran orang Islam, wa haitsuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Sekira-kira mana orang Islam ada jumpa ilmu pengetahuan, walaupun daripada orang bukan Islam sekalipun, maka dia lebih berhak. Kita berhak juga dapat ilmu tu. Bukan makna ni tak boleh, ni ilmu orang bukan Islam, ni ilmu orang kafir tak boleh pakai. Tengok ilmu tu salah ke tidak. Jadi bila begitu, apabila para ulama ahli kalam nak memahamkan tentang konsep mukhalafah, yang mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, dalil dalam Al-Quran banyak. Antaranya yang biasa kita baca, laisa kamitslihi syai', tidak menyamai Allah Ta'ala oleh sesuatu. Lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama bagi Tuhan tu sesuatu pun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak menyatakan ketidaksamaan Allah dengan makhluk tu? Kita nak tuju ke Tuhan, kita tak tahu hakikat Tuhan. Kerana itu para ulama pergi tuju ke makhluk. Kita kaji makhluk lah. Kita kaji makhluk. Apa sifat makhluk? Macam mana ciri-ciri makhluk ni? Baru kita nafikan ciri tersebut pada Allah Ta'ala. Ciri mana? Ciri yang Tuhan kata menyalahi tu. Ada perkara yang mana Allah mengisbatkan pada diri dia, tu kita tak boleh nafi. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia, al-hayyu, yang maha hidup. Allah menyatakan dia maha hidup, dia bersifat dengan hidup. Makhluk hidup kok kita kena nafi? Tak boleh. Kerana Allah mengisbatkan pada dirinya sifat hidup. Jadi mana-mana sifat yang Tuhan isbat, yang Tuhan sandar pada diri dia, tu kita kena isbat. Dah kita nak nafi ni benda-benda yang Tuhan tidak isbat, bahkan benda itu menjadi ciri khusus makhluk. Ciri khusus makhluk. Hak tu kita kena nafi. Adapun sifat-sifat yang Tuhan isbat, walaupun ada nama serupa lah, hakikat takkan sama. Hidup Tuhan dengan hidup kita sama? Tak sama. Hidup kita dengan ada roh. Hidup kita dengan ada roh. Hidup Tuhan ada roh tak? Tak ada roh. Nak jawab ke mana? Hidup Tuhan ada roh tak? Ada roh yang layak dengan Tuhan, gitu. Hidup Tuhan bukan dengan roh. Hidup Tuhan dengan sifat hayat. Nampak tak?
Hidup Allah dengan ada sifat hayat bagi dia, bukan dengan ruh. Jangan kata Tuhan ada ruh yang layak dengan dia. Lepas tu guna pula ayat Quran, wa ruhum min wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min. Ni kata bila kita fikir-fikir dalam pengajian tak detail dalam akidah ni, benda kita tak pelik, boleh keluar daripada perkataan orang yang jahil. Allah Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Dan kita juga mendengar, kita juga melihat. Benda yang Tuhan isbat, kalau ada sekalipun pada makhluk, hanya pada nama sahaja. Orang panggil mushtarak lafzi, perkara yang lafaz dia sama tapi makna berbeza. Hakikat hidup Tuhan, hayat Tuhan lain dengan hakikat hayat kita. Hakikat melihat Allah lain dengan hakikat melihat kita. Hakikat mendengar Allah, sama Allah, lain dengan hakikat sama kita. Jadi yang sekadar sama itu pada penamaan sahaja. Okey. Waktu kita tidak nafikan, bahkan kita isbatkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan pada dirinya. Ada pun sifat yang khusus bagi makhluk, yang mana sifat ini menunjukkan kekurangan. Kena faham juga tu. Pada masalah ada perbezaan antara sifat yang Tuhan isbat dan sifat yang mana kita kena nafi, kerana kita menyatakan mukhalafah Tuhan dengan makhluk. Dia ada sifat yang khusus bagi makhluk, yang mana pada Tuhan tu kekurangan. Hak ni kena nafi. Yang ni yang kena nafi. Apa dia? Ini ulama ahli kalam kita kaji alam ni, dia tengok apa ciri-ciri makhluk, maka keluarlah istilah jauhar, keluar istilah arad. Maka Allah Ta'ala bukan jauhar. Tengok nota kaki nombor 6. Jauhar ialah zat makhluk, iaitu sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Istilah jauhar. Sebab tu kita istilah sajalah. Jauhar-jauhar ni benda zat makhluk. Zat makhluk tu panggil jauhar. Nama lain juga dia panggil sebagai jirmun. Bila jirim itu bergabung, dua dan lebih, dia akan menjadi jisim. Ni pun di sekolah kan cikgu-cikgu mengajar kan, jirim, jisim, yang mempunyai berat, yang mengambil ruang. Benda yang mana ilmu alam, ilmu sains yang datang lahir kerana pengkajian dan penelitian pada alam. Dah nak tolak ke? Tolak macam dia, benda itu hakikat yang kita dapat capai dengan Allah Ta'ala beri kemahiran pada manusia. Akhirnya faham bahawa ni nama jirim, nama jisim. Ada kata tak boleh langsung nama jauhar ni. Tak ada ni. Ini makna jumuk. Orang yang duduk dalam bawah tempurung lagi ni. Jadi jauhar ataupun jirim ini apa dia? Zat makhluk. Maka bila faham gitu, kita kata Allah menyalahi dengan sekalian makhluk. Dengan maksud apa? Zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Diri hakikat Tuhan tak sama diri hakikat wujud makhluk. Okey, maka kita perhatikan apa ciri-ciri hakikat wujud makhluk. Makhluk yang namanya jauhar ni, zat makhluk ni kita panggil dia tu daripada kategori jauhar, jirim. Dia sifat dia apa dia? Sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Dia mengambil ruang. Jauhar ni dia mengambil ruang. Ma tahayyaza bi nafsih, sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Mana dia tu pada ruang, pada tempat. Dia sendiri tu menempati tempat, maknanya dia ada ruang. Betul ke tidak? Kita cek satu-satu. Kalau malah cek, kita seruh kepada ulama yang telah buat cek dah, buat dia punya istiqra', eksperimen dan juga kajian dah. Dia kata kalau zat makhluk ni mesti ada tempat, sebagaimana kita ada tempat. Tempat kita mana? Ruang yang kita duduk tu.
Ruang kita duduk tu, tu tempat kita. Meja ini ada ruang, ada tempat. Tempat yang diambil. Tempat hok duduk meja ni, kursi tak boleh duduk dah situ kursi. Kursi tak boleh duduk situ. Kalau kursi duduk atas je. Pada tempat sama dak. Kita yang duduk menempati ruang, tak ada benda lain dah boleh duduk pada tempat tu kerana kita telah memenuhi ruang kosong. Okey, itu jenis jauhar yang berbentuk jisim yang berbentuk kafif. Dia panggil jisim hak legak, jisim tokor. Bahasa Terengganu sebut tokor, benda tokor. Ni benda tokor gini. Dia ada bentuk jisim ni, dia panggil jismun latif, yang haluh. Haluh makna yang lawan bagi tokor. Sama ada kalau dalam saya bagi blok cecair, gah. Nampak tak? Ada bentuk cecair, ada bentuk gah. Tu peringkat-peringkat dia tak apalah. Yang dipanggil sebagai jismun latif. Haluh. Kalau jenis itu jismun sayyal. Sayyal ni makna cecair. Jadi kalau bentuk jisim tu dia masih bertempat, tapi bentuk kewujudan jisim ni tu bezalah. Kalau benda tokor ni, benda tokor ni duduk sini, tak boleh dah benda lain duduk kat dia. Tapi benda hak halu-halu ni dia boleh masuk. Dia boleh masuk, dia boleh pergi, dia boleh menyerat. Boleh menyerat. Tak? Pada diri kita ada udara. Udara tu jisim hak tu. Kita pergi sedut masuk dalam, boleh ke? Tak apa, sebab ia punya haluh. Ia boleh menyerat. Lain kalau kita sedut batu, kita menyedut bukan oksigen dah, sedut batu, mana tak boleh masuk lah. Nampak tak? Sebab apa nama ni, dia tu tokor. Dia tu jenis benda tokor sama tokor, dia tak boleh ya? Ada pun kalau benda haluh dia boleh masuk. Jadi ada di kalangan makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni, dia kategori dia jisim hak jenis haluh macam tu. Sebab tu kita dengar kes-kes kerasukan. Siapa rasuk? Jin. Dah jin rasuk masuk dalam tubuh, dia masuk lah. Dah boleh ke? Tak ada masalah, sebab dia bentuk makhluk jin ni, jisim bukan jenis tokor, dia jenis haluh. Waktu orang panggil makhluk haluh. Makhluk haluh. Nabi SAW sebut, innal syaitana yajri fi ibni adama majrad dam. Syaitan tu berjalan dalam diri anak Adam laluan darah dia. Dah tu Nabi kata boleh laluan darah tu masuk dalam. Maknanya apa? Makna benda itu tak ada masalah kerana dia bentuk jisim yang berbeza. Nampak? Okey. Tapi dia tetap ada tempat. Tetap ada tempat. Dia duduk dalam tubuh orang tu. Maka tempat di situ. Dia balik kampung dia. Ada perkampungan Bunia. Tak, dia balik mana lagi? Dia pergi ke laut pula. Tempat dia laut. Tetap dia ada tempat. Malaikat yang daripada jismun nuraniyun, jisim yang bentuk daripada cahaya, berjugak bukan jenis tokok. Malaikat ada tempat tak? Tetap ada tempat. Ada malaikat yang duduk di langit, ada malaikat yang duduk di bumi, ada malaikat yang datang berjalan-jalan mencari majlis-majlis ilmu, kemudian diduduk sekali dan memberi berkat, memberi rahmat, meliputi dengan rahmat kepada orang hadir dalam majlis ilmu. Jadi makna apa? Makna malaikat ni ada tempat dia. Orang kata roh kita ada tempat tak? Roh kita ada tempat dalam diri kita selagi mana kita hidup. Bila meninggal, keluar roh. Nampak? Jadi apabila dilihat kepada makhluk-makhluk Allah ni, maka bila nama dia makhluk, maka dia itu jauhar, dia itu jirim, dan dia ciri utama dia panggil sifat nafsiyah dia ialah menempati, ada tempat. Okey. Hak ni yang dinafikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Itu datang natijahnya. Natijah Tuhan tu tidak bertempat tu gimana? Natijahnya bila kita lihat kepada ciri makhluk bertempat. Apa maksud bertempat? Dia ada hak dia. Bila ada tempat ni ada hak. Kita tempat kita, hak kita. Luar pada kita dah tu, itu bukan hak kita dah.
Adakah makna ini layak bagi Tuhan? Ini tidak layak ni. Pertamanya, dari segi makna tempat dan ruang tu sendiri hanya berlaku bila ada makhluk. Bila ada makhluk, di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, itu hanya penisbahan bila ada sesuatu yang lain dengan sesuatu jisim itu. Bila kita kata saya di depan tuan-tuan, saya di atas kursi, di bawah atap, di kanan mihrab, di kiri dinding. Penisbahan arwah itu mesti nisbah dengan sesuatu. Dia kena ada, dia panggil point of reference. Titik kita nak refer tu tak? Atas apa, bawah apa, depan apa, belakang apa, kiri pada apa, baru jadi. Adakah makna ini boleh kita kata Tuhan gitu? Padahal Allah wujud sebelum ada makhluk, dia wujud dengan ketunggalan dia, keesaan dia, tak ada benda lain. Dia tak boleh kita nak kata atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, tak boleh. Sebab apa? Sebab sebelum ada makhluk pun kewujudan Allah ni tak ada kait dengan alam ini. Maka kita nak boleh nak kata Tuhan tu duduknya, tepatnya itu atas. Kenapa? Kerana sebelum adanya alam, belum ada arah, sebelum ada langit ni, nak kata Tuhan ni Tuhan. Sebab tu tak boleh nak fikir dan tak boleh nak letak nisbah tu pada Tuhan. Ada orang dia kata tak boleh terima benda tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, tak ada belakang. Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di sini, tidak di situ. Nampak? Piramli tanya, di sana sudah makan ke belum? Di sini dah. Dia ada di sana, di sini. Dia kata kalau tidak di sana, tidak di sini, tak ada. Betul tak? Betul kalau makhluk. Dia jawab gitu. Betul tak gitu? Betul lah kalau tu makhluk. Kalau tidak di sana, di sini, tak ada dalam, tak ada luar. Tak ada dalam, ada luar, tak ada luar, ada dalam. Tak ada atas, ada bawah, tak ada depan, tak ada kiri, tak ada, maknanya tak ada. Betul lah sebab itu makhluk. Kewujudannya terikat dengan kewujudan tempat dia di mana. Tapi bila kita nak nisbah pada Tuhan, kita tak boleh nisbah gitu. Lepas tu kata tak boleh fikir. Tak usah fikir lah, sebab tu Tuhan. Dia kata tak boleh fikir. Tuhan ni tidak Tuhan tu masalah lagi mikir. Tuhan suruh beriman dia wujud tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba dia persoal kalau Tuhan tidak di atas arah, Tuhan duduk mana? Tu masalah lagi mikir tu. Dia fikir gitu, padahal kita tidak disuruh fikir kedudukan Tuhan. Tak. Dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi, Maha Agung. Apa maksud? Tuhan kata Sabbihisma rabbikal a'la, Maha suci Allah Taala yang Maha Tinggi. Mesti Tuhan duduk atas. Tengok. Dia faham duduk atas tu dengan makna tepat. Faham duduk atas tu dengan makna tepat. Padahal makna a'la tu tinggi tu, Allah Ta'ala Maha Tinggi. Orang tak bayang tepat. Kerana tepat ni orang panggil lekeh, benda sifat makhluk. Maha Tinggi ni kedudukan Allah, keagungan Tuhan. Sebagaimana kita kata, bos saya tinggi daripada saya. Padahal bos yang kecil ada dia. Dia tinggi, bos dia 2 meter. Bos 1,5 meter dah kata, apa kata tinggi? Tengok penggunaan tinggi tu, orang yang bila dah matang otak dia boleh faham. Tinggi tu bukan maksud mesti tinggi tepat. Bukan maksud tinggi tepat atau tinggi saiz. Bukan. Bos saya tinggi pada saya, walaupun dia pendek pada saya. Makna apa? Tinggi bukan makna tepat. Apabila Tuhan sebut Sabbihisma rabbikal a'la dan seumpamanya, kenapa kita nak pergi letak pemahaman tinggi dengan maksud bertepat, dengan maksud kedudukan? Kita telah meletakkan Tuhan tu ada jisim. Kita telah menyamakan Tuhan dari segi mana? Dari segi dia bersifat dengan makhluk, iaitu bertempat. Ni kena faham betul-betul ni. Tak faham betul-betul kayak dia kata. Ada juga hak jenis orang nak ambil jalan tengah, atas pagar. Atas pagar. Dalam bab akidah ni jangan atas pagar. Kalau nak ngundi ikut masing-masing lah. Nak atas pagar ke itu masing-masing punya cerita lah. Saya atas pagar je.
Kalau gini tu hak dunia tu tak apalah. Hak akidah ni jangan atas pagar. Kita kena ra'i pelbagai yang pandangan. Kalau nak kata Tuhan tak bertepat pun boleh, nak kata Tuhan bertepat pun boleh. Berat sudah. Ada orang faham gini. Dia kata tak apalah, kita ra'i lah. Nak kata Tuhan bertepat pun tak apa. Nak kata Tuhan tak bertepat pun tak apa. Ni maknanya guana. Dia pegang guana tu tak tahu. Nasib baik hak menyatakan bertepat ni tu ulama dak hukum kufur secara tak hukum kufur kecuali dia nyatakan tepat yang rendah. Ulama dak hukum kufur lah. Siapa mengatakan Tuhan bertepat tapi tepatnya di atas. Pandangan muktamad, pandangan jumhur ramainya mengatakan dak kafir lagi tapi salah. Kenapa? Kerana berlaku syubhah pada pemahaman. Sebab boleh jadi orang tu payah nak faham. Pula-pula ada ayat Quran yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama' dan seumpamanya itu. Jadi kerana ada syubhah pada pemahaman ayat ini dan ada mungkin orang tak boleh nak fikir kewujudan Tuhan yang tidak bertepat ni, dia akhirnya mengatakan Tuhan bertepat, tepat yang layak. Tepatnya tepat di atas arah. Maka ulama tak ukur kufur lagi. Tetapi salah tetap salah. Salah tetap salah. Akidah ini salah, sesat dan juga berdosa. Dan dosa besar tu sebab salah bab akidah. Sama dengan golongan-golongan ahli bid'ah, orang-orang ahli bid'ah lain. Bid'ah i'tikad, sesat dalam i'tikad ni dosanya berat. Walaupun tak jatuh kufur tapi dosanya besar. Tu bahaya. Nampak? Jadi benda ini tak boleh kita anggap khilaf macam khilaf mazhab. Sebagaimana khilaf mazhab Hanafi nak kunut, mazhab Hanafi tak kunut, kita kunut. Tak. Apa lagi? Apa nama ni? Khilaf dalam mazhab. Kita contohnya perbuatan ni hukumnya begini, perbuatan ni hukum mazhab lain kata gini-gini. Tu tak apa. Dalam amalan khilaf itu muktabar, makna ikut mana-mana tak salah. Tapi dalam bab akidah mengikut pandangan yang selain daripada ahli sunnah, ini dosa dan juga sesuatu yang menyebabkan seorang itu jadi fasik dan orang itu keluar daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Keluar daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kena hati-hati. Kalau kita pegang, biar kita pegang betul. Dan pegang tu bukan kerana dengar ustaz ni mengajar gini kita pegang lah. Bukan. Kalau gitu, kalau kita berpegang kerana sebab ustaz, kita ngaji dengan ustaz ni, kita kenal dengan ustaz ni, kita pun pegang macam dia kata. Hak ni kalau ngaji dengan ustaz lain boleh berubah pula. Mari pula hak lain lagi, hak ada title, PhD ke, master ke, doktor ke, prof madya ke, prof ke, prof ulum ke, prof diraja ke apa. Mari hak khabar lain, kita ikut dia pula. Makna apa? Makna kita pegang bukan kerana yakin kita, tapi kita taklid kepada orang tu. Tambuh itu. Dalam bab akidah, biar kita yakin, walaupun kita terima kajian, memang kita berguru, kita mengaji dengan guru kita, tok guru khabar gini, kita ikut dia. Tapi ikut dia tu dengan sebab kita yakin. Apa yang disebut tu kita yakin diri. Sehingga mari siapa-siapa pun, apa-apa pun kita takkan terima. Sebab apa? Sebab keyakinan tu memang kita yakin sendiri. Tak macam orang kata tengok anak bulang, saya pernah sebut sini tak. Tengok anak bulang mana? Anak bulang awal Muharram katalah kayak gini. Tengoknya mana? Orang khabar nak tengok anak bulang, dia naik Bukit Cendering. Contohlah aku macam tak ada cerak sini tak. Tak. Naik Bukit Cendering, tengok pada belah barat, pada sudut berjam-jam akan ada anak bulang. Orang tolong tunjuk jalan ke kita. Kita tak tahu rasa bila tu orang tunjuk jalan. Adalah dia pun bawa kita ditunjuk, tengok gini arah ni, tengok teropong ada. Ada tu kita tengok sendiri. Kita tahu jalan diam-diamnya kita sehingga kita yakin. Kita boleh khabar ke orang. Orang kata anak bulan malam ni tak ada. Tak ada apa saya nampak. Marilah siapa-siapa pun kata malam ni mana ada anak bulan. Sebab apa saya sendiri nampak. Makna kita bukan berpegang pada pandangan orang dah. Kita telah ambil pandangan itu dan jadi keyakinan kita dengan kita sendiri melalui proses-proses pendalilan. Nampak? Itu yang kita nak terang berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala li hawadith.
menyalahi Allah bagi yang baharu. Pertamanya, Allah bukan jauhar. Allah bukan jauhar. Allah ini bukan zat dia itu daripada kategori jauhar. Dah macam mana? Allah zat yang maha agung, wajibul wujud. Hak tu tak usah kita fikirlah, tak mampu kita fikir. Okay. Dan bukan juga arad. Apa itu arad? Sifat makhluk. Okay, sebab tu dia kata sini arad. Arad ini istilah merujuk kepada sifat makhluk. Allah ada sifat tak? Allah ada sifat. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat-sifatnya. Wa huwas sami'ul basir, sifat sama', sifat basar. Huwal hayyul qayyum, sifat hayat. Dan sifat-sifat lain lagi lah. Jadi Allah mempunyai sifat, tetapi sifat Allah ini sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah, bukan seperti sifat makhluk. Sifat makhluk ni arad. Kenapa arad? Kerana sifat makhluk ni dia boleh mendatang, boleh pergi, boleh pergi mari, boleh hilang. Macam sifat yang ada pada diri kita. Kita kata guanalah rambut kita hitam masa muda. Sifat warna hitam tu boleh hilang tak? Tua-tua jadi berubang. Tak ada lah. Ya gimana warna hitam? Hitam tu gimana tu? Hitam di rambut kita tu bila jadi berubang tu gimana? Dia turun ke? Dia turun ke guana? Pernah fikir tak? Gigi turun masa mandi ke? Oh, nampaklah hitam banyak lah. Tak gitu dah. Macam mana rambut kita menjadi hitam? Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala berubah. Apa maksud? Sifat manusia itu arad. Sifat manusia ni boleh pergi mari. Bila Tuhan nak ubah. Kulit kita dulu tegang, lah ni kedut dah. Ni kedut dah. Gimana ketegangan tu? Gimana? Yelah, kalau kita kaji lah dengan sebab sel-sel, yelah, tapi siapa yang buat sel tu jadi gitu, akhirnya kulit kita kedut tak tegang. Maknanya sifat kita tak kekal. Itu ciri sifat makhluk. Sifat makhluk dia itu arad, dia datang dan dia boleh pergi. Mendatang, arad tu bahasanya mendatang. Bila datang ni boleh lari, boleh hilang. Wala yabqa zamanain, di sisi ulama kalam dia tidak kekal dua tempoh. Maknanya kalau dia kekal, Allah mengekalkan pada tempoh tu, Tuhan kekal. Bila Tuhan tak kekalkan, jadi hilang. Kita tak payah tengok banyak lah. Kita tengok rumah kita. Tok laki kita orang lelaki cat rumah, atau kita suruh tukang cat warna putih. Apa terjadi pada warna putih tu lama-lama? Pudar tak? Pudar. Kadang jadi kuning. Mana pergi putih wa asal tu? Ditiup angin ke? Hilang dengan hujan ke? Mana apa? Makna sifat makhluk tidak kekal arad. Maka sifat Tuhan bukan jenis arad. Sifat Allah kekal azali, seperti azali dan kekal zatnya. Tidak berubah-ubah dan tidak boleh hilang. Jadi Tuhan juga bukan arad. Sifat Allah bukan arad. Okey. Sedikit berkaitan dengan perbezaan lah kita kata, ataupun ulama-ulama kalam ni pada istilah zat dengan jirim atau jauhar. Okey, zat, apa beza zat dengan jirim dan jauhar? Dan juga beza sifat dengan arad. Okey. Sifat ini umum. Sifat Tuhan pun kita panggil sifat. Sifat yang ada pada makhluk pun kita panggil sifat. Arad ini sifat makhluk saja. Sifat makhluk kita panggil arad. Sifat Tuhan kita tak panggil arad. Sebab tadilah sifat-sifat makhluk ni dia mendatang, sifat yang mendatang. Okey. Zat Tuhan kita pun, Allah kita panggil zat Allah. Makna hakikat diri Allah. Makhluk pun kita boleh panggil zat makhluk. Makna hakikat diri makhluk. Tapi jirim, Tuhan tak boleh panggil Tuhan tu jirim. Tapi makhluk
Makhluk itu jirim. Jadi pada penggunaan istilah, ulama buat perbezaan ataupun perbezaan dipanggil perkaitan. Zat tu umum, jirim dengan jauhar itu khusus. Jirim khusus kepada zat makhluk. Zat tu umum, zat Tuhan pun kita panggil zat, zat makhluk pun panggil zat. Sifat pula, sifat itu umum. Sifat itu umum. Ara itu khusus kerana ara itu sifat makhluk. Jadi perhubungan perkaitan tu di sisi ulama dipanggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Umum sifat dengan makna sifat makhluk pun kita panggil sifat, sifat Allah pun panggil sifat juga. Khusus ara hanya merujuk pada sifat makhluk saja. Zat, umum zat. Zat makhluk pun kita panggil zat, zat Allah pun kita panggil zat. Khusus jauhar dan juga jirim merujuk pada zat makhluk. Itu dari segi istilah je lah. Bagi yang mengajar sifat 20 biasa akan jumpalah benda ni. Baik. Dan bukan juga arad, bukan bergerak dan bukan diam. Bila kita tahu Allah ini tidak bertempat, jadi kita tak perlu fikirlah. Kalau tak ada tempat tu, tak ada, jangan fikir gitu. Sebab itu fikir cara fikir makhluk. Orang panggil cara fikir makhluk. Mana? Kalau makhluk tak ada dalam, tak ada luar, tidak atas, tak ada bawah, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada kiri, tak ada kanan, makna benda tu tak ada. Waktu makhluk ialah bila kita kata Tuhan, jangan kita fikir sama macam makhluk. Wujud yang ada, yang hakiki. Ada juga orang kata bahawa gitu Tuhan tu ada dalam akal. Bukan mana Tuhan ada dalam fikiran saja. Ni ada juga golongan yang salah faham. Dia kata Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan Tuhan tu tak ada pada luaran, hanya ada pada akal. Ada. Sebab apa? Kerana kalau tak ada dalam, tak ada luar, tak ada depan, tak ada belakang, benda tu tak ada. Waktu makhluk, dah kita bukan mengisbatkan wujud Tuhan dalam akal saja, bukan. Wujud Tuhan wujud yang hakiki, tapi tidak berkait dengan tempat. Kita tak usah fikirlah atas, bawah, depan, kanan, kiri, tak ditutup untuk fikir dah benda tu. Percaya wujud Allah Subhanahu Wa Taala, wujud yang ada hakikatnya dan ada fil kharij. Kalau istilahnya wujud sungguh bukan hanya dalam pemikiran, bukan fi dhihni saja. Dan bila begitu, rentetannya Tuhan bukan bergerak, bukan diam. Kerana apa? Sifat bergerak dan diam ni sifat makhluk. Okey, dah kalau Tuhan tak gerak, Tuhan duduk situ kat mau. Bila kata duduk situ, maknanya dia diam. Dia tak gerak. Kalau kata Tuhan tu tak gerak, maknanya Tuhan duduk cokoh situ, tak. Sekarang ni dua-dua tu kena napi. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Tak boleh fikir kita. Memang tak boleh fikir sebab yang makhluk memang kena salah satu. Bila kata makhluk, kita kalau duduk diam, kita gerak. Kalau duduk gerak, kita diam. Sebab apa? Sebab memang makhluk ciri dia gitu, tak boleh lain. Bola, kalau tidak dia pegun, dia tidak duduk diam, tak pegung, mesti dia gerak. Kalau duduk gerak, mesti dia pegung. Tak boleh kita kata bola itu tidak bergerak dan tidak diam. Tidak bergerak, tidak pegung. Tak boleh terima tau. Gerak pun tak, diam pun tak. Bola itu bergerak dan diam dalam masa sama pun tak boleh terima tau. Bola tu sedang bergerak, sedang dia bergerak, dia semasa bergerak itu diam. Tak boleh terima tak? Sebab apa? Sebab memang ciri makhluk ni, dia salah satu sama ada gerak atau diam. Maka dia sifat yang melazimi bagi jirim. Sifat melazimi jirim. Allah, jangan fikir ikut cara makhluk. Tak kait dengan gerak diam. Sebab apa? Sebab bila bergerak, maknanya dia telah berpindah pada satu tempat kepada tempat kedua. Tadi kita kata Tuhan mustahil ada tempat kan? Bila kata mustahil ada tempat, mustahil bergerak bagi Tuhan. Kerana bergerak tu apa dia? Berpindah daripada satu tempat kepada tempat lain. Diam tu apa? Diam tu berada pada tempat yang sama dalam dua waktu. Bila kata ni, meja kuliah ni diam, tak gerak, apa maksud? Dia berada pada tempat yang sama pada dua waktu. Pada detik sekarang dan detik lepas ni, dia duduk situ.
Orang panggil dia diam. Kalau dia gerak pada saat pertama duduk sini, saat kedua duduk situ, orang panggil gerak. Jadi adakah makna ini layak kita nisbah ke Tuhan? Tak layak, sebab kita faham dah mustahil Tuhan tu ada tempat. Faham? Jadi itu hak kita yang dibawa oleh ahli sunnah jemaah. Adakah hak ni benda yang menyalahi akal, yang payah kita faham? Tak payah apa sebenarnya. Bila kita terang betul-betul benda tu mudah saja. Sesuai dengan jiwa kita menyembah Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk, yang tidak bersifat dengan sifat makhluk. Maha agung, maha tinggi Allah daripada sekalian sifat yang tidak layak dengannya. Itulah pengabdian dan ta'abbud kita meyakinkan Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan dan dia tidak disifatkan. Kita sambunglah insya-Allah pada kesempatan lepas daripada ini insya-Allah Ta'ala. Minta maaflah kalau ambil masa sikit. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salikin. Tak nampak kalau dia tak boleh jawab ni. Kawan kita je tu. Tak apa jawab mula.